Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, jumpa lagi. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita PDPR, pembelajaran daripada rumah. Baik, tajuk hari ini ialah huruf-huruf besar. Okay, hari ini kita nak belajar cara macam mana nak tulis ataupun nak bina huruf besar ni. Samalah nak bina ke nak tulis ke kan. Okey, macam nak buat rumah juga, kita perlu ada cara dia nak buat. Dia tak boleh buat terus buat bumbung tu, tak boleh. Dia kena buat daripada bawah dulu kan. Okey, kita buat daripada asas dulu, apa step-step dia tu. Okey, kita pergi kepada huruf yang pertama. Huruf yang pertama ialah huruf A. Huruf A. Okay. Huruf A besar, dia ada 3 cara untuk kita tulis. Okay, sini ada bunyi, siapa yang boleh akses dalam program interaktif ni, siapa yang boleh masuk, yang ada password yang saya ni, anak murid saya boleh tekanlah ni bunyi dia apa kan. Okey, bunyinya huruf A lah kan. Okey, tapi yang tak ada bunyi tak apa. Okey, kita teruskan dengan langkah yang pertama. Kita buat satu garisan lurus ke bawah. Okey, condong sikit, lurus ke bawah. Kemudian langkah yang kedua, kita buat satu lagi garisan condong ke bawah juga, daripada atas. Pastikan daripada atas turun ke bawah, atas turun ke bawah. Okey, kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, kita buat satu garisan melintang ke kanan. Okey, siap. Huruf A, huruf A besar. Okey, seterusnya kita ke huruf yang kedua, iaitu huruf B besar. Huruf B besar, okey, bentuk dia tak sama dengan huruf B kecil. Okey, huruf B besar ni kita buat satu garis lurus ke bawah. Okey, kemudian kita buat satu lengkuk ya di atas ni, satu lengkuk seperti huruf C tu, tapi terbalik, huruf C terbalik. Kemudian kita buat satu lengkuk lagi di bahagian bawah pula. Okey, dan jadilah huruf B, huruf B besar. Okey, huruf B besar. Okey, kita kembali. Kemudian kita huruf seterusnya, iaitu huruf C, huruf C besar. Huruf C besar dia adalah satu langkah saja. Maknanya kita buat satu bentuk macam ni, bentuk separuh bulatan ni, hampir separuh, hampir satu bulatan lah, tapi tak sampai daripada atas ke bawah. Okey, itu huruf C. Huruf C beza dengan huruf C kecil lah, saiznya yang besar, bentuknya sama. Okey, bentuk sama tapi saiznya besar. Okey, kita teruskan ke huruf yang keempat, iaitu huruf D. Huruf D besar, bentuk pun lain daripada bentuk huruf D kecil. Okey, D besar, kita buat satu garisan ke bawah, garisan lurus ke bawah. Kemudian kita buat lengkuk seperti huruf C tadi, tapi terbalik. C terbalik. Okey, seperti itu. Okey, dia ada 2 langkah saja, satu garisan ke bawah, lurus ke bawah, dan satu lengkuk. Dia daripada atas ya, semuanya daripada atas ke bawah. Okey, seterusnya huruf yang kita akan bina ialah huruf I. Huruf I besar, huruf I besar. Okey, huruf I ni dia ada 4 langkah. 4 langkah. Langkah yang pertama, kita buat satu garisan lurus ke bawah. Okey, daripada atas ke bawah. Kemudian kita buat satu garisan ke kanan, ke kanan. Daripada kiri ni ke kanan. Kemudian kita buat satu lagi garisan ke kanan juga, tapi di bahagian tengah. Okey. Okey, kemudian yang terakhir, langkah terakhir, satu garisan ke kanan juga, tapi di bahagian bawah sekali. Okey, jadi huruf
I kita, huruf I besar. Okey. Seterusnya kita pergi kepada huruf F besar. Huruf F besar. Okey, hampir sama dengan huruf I juga. Okey, langkah dia sama, cuma dia ada 3 langkah saja. Okey, dikurang 1 langkah. Okey, langkah yang pertama kita buat satu garisan lurus ke bawah. Kemudian satu garisan melintang. Garisan melintang ni maknanya daripada kiri ke kanan. Okey, kiri ke kanan. Kita tak boleh buat daripada kanan ke kiri. Kiri ke kanan. Okey, kemudian satu lagi garisan melintang juga, tapi di bahagian tengah, kiri ke kanan juga. Okey, jadilah huruf F besar. F besar. Baik. Seterusnya kita pergi kepada huruf G. Huruf G besar. Baik, huruf G besar dia ada 3 langkah. Okey. Langkah yang pertama, kita buat satu huruf yang kita dah buat tadi, iaitu huruf apa ni? Huruf C. Kita buat sama seperti huruf C. Memang huruf C lah kan? Huruf C. Kemudian kita buat satu garisan melintang yang di sini. Kemudian kita satu garisan lurus ke bawah. Okey. Melintang ke kanan, kemudian turun ke bawah. Jadilah huruf G besar. Okey, mula-mula huruf C, kemudian melintang ke kanan sikit, kemudian turun ke bawah, lurus ke bawah. Okey. Siaplah huruf G besar. Seterusnya kita pergi kepada huruf H besar. Huruf H besar. Okey, sama, kita buat satu garisan ke bawah. Okey, satu garisan ke bawah, lurus ke bawah daripada atas ke bawah. Kemudian satu lagi huruf daripada atas ke bawah di sebelah kanan pula. Okey, kemudian kita buat satu garisan melintang di tengah. Baik, jadilah huruf H besar. Baik, seterusnya kita pergi kepada huruf I. Huruf I besar. Huruf I besar. Okey, huruf I besar kita buat satu garisan lurus ke bawah daripada atas ke bawah. Kemudian kita buat satu garisan melintang ke kanan sikit saja. Pendek saja, bukan tak panjang, pendek saja. Kemudian garisan yang sama di bahagian bawah, pendek juga. Okey, jadilah huruf I besar. Baik. Seterusnya huruf J. Huruf J besar kita buat bentuk seperti ini, garisan lurus turun dari atas ke bawah, kemudian ada lengkuk sedikit di bahagian bawah ni. Ini garisan lurus dari atas turun ke bawah, kemudian di bahagian bawah ni kita ada lengkuk sedikit. Okey, kemudian di bahagian atas kita buat satu garisan melintang sedikit saja seperti huruf I tadi, sedikit saja, pendek saja. Okey, jadilah huruf J. Huruf J besar. Baik, kita teruskan kepada huruf yang seterusnya, iaitu huruf K besar. Huruf K besar kita mulakan dengan satu garisan lurus ke bawah. Dia ada 3 langkah. Langkah yang pertama kita buat satu garisan lurus ke bawah, kemudian kita buat satu garisan condong ke atas. Daripada tengah ni kita buat satu garisan condong ke atas. Pastikan garisan ni sampai hingga atas garisan yang lurus tadi, yang paling atas sampai. Kalau tidak, dia tidak cukup untuk jadi huruf besar. Huruf besar K ni dia perlu ni kita panggil kaki lah. Kita perlu panggil kaki dia. Kaki ada 2 kaki ni. Kaki ke tangan, tak tahulah. Kalau atas ni kita tangan lah. Kita tangan. Ini badan, ni ke tangan. Garisan ni mesti separas dengan garisan lurus yang ni. Barulah ia boleh dipanggil huruf besar. Kalau tak, dia jadi huruf kecil. Kalau dia tak cukup, dia pendek saja, dia jadi huruf kecil. Baik. Seterusnya kita buat satu lagi garisan condong ke bawah. Daripada tengah tu kita buat satu garisan condong ke bawah. Jadilah huruf
K besar. Baik. Seterusnya kita ke huruf L. Huruf L. L besar. Okey, L besar. Langkah yang pertama ialah kita buat satu garisan lurus ke bawah. Ya, dari atas ke bawah, kemudian kita buat satu garisan melintang. Jadi di bahagian bawah sekali kita buat satu garisan melintang. Jadilah huruf L. Dua langkah saja. Baik. Seterusnya huruf M. M besar, kita buat satu garisan lurus ke bawah. Kemudian kita buat satu garisan condong ke bawah. Kemudian satu garisan condong lagi ke bawah. Dan akhir sekali kita buat satu garisan lurus ke bawah. Baik. Seterusnya, huruf yang seterusnya adalah huruf N besar. Huruf N besar sama seperti huruf M tadi, ya, lebih kurang, cumanya dia adalah 3 langkah saja. Okey. Satu garisan lurus ke bawah. Ya, satu garisan condong ke bawah, dan kemudian daripada satu garisan lurus ke bawah. Okey, ada orang dia turun bawah, turun, naik atas, ataupun turun, dan turun. Huruf N besar. Kemudian huruf O besar. Huruf O besar kita buatlah bulatan. Satu huruf bulat, ya, bulat yang agak bujur sikit. Okey, daripada atas turun bawah dan naik ke atas semula. Baik. Seterusnya huruf P besar. Huruf P besar kita buat satu garis lurus ke bawah, kemudian kita buat satu lengkuk di bahagian atas. Kalau masih ingat, sama seperti huruf B, tetapi huruf B dia ada satu lagi lengkuk di bawah. Baik. Seterusnya kita buat huruf Q. Huruf Q besar. Huruf Q besar kita ulang buat huruf yang tadi, huruf apa ni? Huruf O. Huruf O, ya, buat bulatan, satu bulatan bujur, bujur, bulatan yang agak bujur sedikit, lonjong sedikit. Kemudian kita buat satu garisan condong ke bawah. Di bahagian bawah ni kita buat satu garisan condong. Baik. Jadilah huruf Q besar. Baik. Seterusnya huruf R besar. Huruf R. Huruf R. Okey. Kita buat satu garisan lurus ke bawah. Kemudian kita buat satu lengkuk, ya, seperti huruf P tadi. Seperti huruf P, seperti huruf B, dan sama. Dan akhirnya di langkah yang ketiga kita buat satu garisan condong ke bawah seperti ini. Jadilah huruf R besar. Huruf R besar. Baik, seterusnya kita ke huruf S besar. Huruf S besar adalah satu langkah saja, tapi langkahnya yang agak sukar sedikit lah. Perlukan latihan supaya kita mahir. Hurufnya memerlukan kita membuat dua lengkuk, dua lengkuk melibatkan lengkung. Okey, kita bermula daripada sini, di bahagian atas ni, tapi agak ke bawah sedikit. Kemudian kita naik ke atas dan kita turun dan ke bawah dalam keadaan lengkuk ni. Kemudian kita naik semula ke atas. Okey, bentuk S adalah seperti ini, dan kita perlukan latihan lah, latihan yang berterusan supaya kita mahir, ya, supaya mahir buat huruf S ni. Okey, huruf S besar. Seterusnya kita ke huruf T besar. Huruf T besar. Huruf T besar kita buat satu garisan lurus ke bawah. Kemudian kita buat satu garisan ke kanan seperti ini. Itu dia. Jadilah huruf T. Dua langkah saja. Langkah yang pertama, satu garisan lurus ke bawah, dan garisan yang kedua ialah garisan ke kanan. Baik, seterusnya kita
pergi kepada huruf U. U besar ya, huruf U besar. Satu langkah saja, iaitu kita buat satu garisan turun ke bawah, kemudian sedikit lengkuk di bahagian bawah ini, kemudian sedikit lengkuk untuk naik ke atas semula dan lurus ke atas. Baik, huruf ni kita panggil dia sebagai huruf U besar. Satu langkah saja, turun dan naik semula. Di bahagian bawah ni terdapat lengkuk ya. Kena perlukan latihan juga supaya kita mahir ya membuat lengkuk ni. Baik, begitu juga dengan garisan lurus ya. Garisan lurus pun perlukan latihan yang berterusan. Baik, seterusnya kita ke huruf yang seterusnya, iaitu huruf V. Huruf V besar, kita buat satu garisan lurus ke bawah. Bukan lurus ya, garisan condong ke bawah. Kemudian satu lagi garisan condong ke bawah. Kita boleh buat sama ada kita buat daripada atas ke bawah, ataupun kita boleh buat turun ke bawah dan naik semula ke atas. Kalau untuk jimatkan masa, kita boleh turun ke bawah dan naik semula ke atas. Baik, seterusnya huruf W. Huruf W sama seperti huruf V tadi. Satu garisan lurus, garisan condong ke bawah, kemudian garisan condong ke atas semula. Kemudian daripada atas kita turun semula ke bawah, garisan condong ke bawah, kemudian kita naik semula ke bahagian atas. Huruf W. Baik, seterusnya huruf X. Huruf X besar, kita buat satu garisan condong ke bawah dan satu lagi huruf condong ke bawah bersilang X. Huruf ini kita panggil huruf X besar. Baik, seterusnya huruf Y. Huruf Y besar, kita buat satu garisan condong turun ke bawah separuh saja. Kemudian satu lagi huruf garisan lurus condong ke bawah. Kemudian satu garisan lurus turun daripada atas ni ke bawah. Jadilah huruf Y. Huruf Y besar. Baik, seterusnya kita ke huruf yang terakhir, iaitu huruf Z besar. Huruf Z besar, kita buat satu garisan lurus, garisan ke kanan garisan melintang ke kanan, kemudian satu garisan condong ke bawah, dan akhir sekali satu garisan melintang ke kanan. Jadilah huruf Z. Baik, itu saja perkongsian kita pada hari ini ya. Kita telah membina cara dan menunjukkan cara-cara untuk menulis huruf besar, 26 huruf semuanya. Okey, semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.